إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Wahai murid sebenar-benar muridku, aku bersaksi. Wahai murid sebenar-benar muridku, minallah aminallah akhirat. Wahai murid, sesungguhnya kesucian itu meminta kesucian diri. Wahai murid, sesungguhnya suci itu meminta pengorbanan. Wahai murid sebenar-benar murid, suci itu mengambil hak. Wahai murid sebenar-benar murid, meminta perwujudan pengorbanan. Wahai murid sebenar-benar murid, engkaulah diri sebenar-benar diri yang aku bersaksi engkau sudah mengembalikan amanah kepada empunya amanah kembali. Wahai murid sebenar-benar murid, minallah aminullah akhir. Muhammad minallah aminullah akhir. Balik daripada Saudi, terus jadi ustaz. Belajar dekat Kairo, belajar dekat Al-Azhar. Daripada sini, pergi Al-Azhar, Mesir sana. Balik, langsung jadi ustaz. Nah, kau orang ni dulu ada tak belajar? Darjah, SPM. Balik rumah, jadi cikgu lah sepatutnya. Ni tengok ya. Dah ni, pergi Mesir. Balik punya Arab, orang panggil apa? Ustaz. Okey, engkau belajar SPM, balik jadi cikgu lah. Tak cikgu pula. Macam mana ni? Betul ke tidak ni? Bunyi Arab saja, terus Ustaz. Engkau pun bunyi speaking lah kau. Kau belajar Inggeris kan? Speaking, terus ada Inggeris lah, cikgu. Tak pula. Apa asal balik daripada sana terus jadi ustaz? Ustaz tu cikgu lah tu. Bunyi kita Melayu, panggil ustaz tu kita Melayu ni cikgu lah. Mengapa balik dari Kairo, balik daripada Mesir ni? Ustaz. Ini kan yang terjadi. Itulah yang mengajar sekarang. Yang jadi cikgu sini tu, di sana dia apa tu? Cikgu kan di sana? Murid. Pelajar. Sampai sini? Ustaz, jadi cikgu. Bunyi ustaz ni itu cikgu tu. Ya. Dalam dekat China mana ada ustaz? Ada China ustaz, orang panggil ustaz? Cong-cong. Sifu. Tuhan saja. Tak ada di Amerika sana. Adakah Tuhan di Amerika? Tak ada. Pergilah cari. Jangan lagi Tuhan, babi aja tak ada di Amerika dah. Ada babi di Amerika? Tak ada. Nih, kalau korang nak buktikan, pergi ke Mesir, duduk Al-Azhar, balik, terus jadi ustaz. Garanti. Sesiapa mengajarkan satu bab ilmu, dipanggil bab ilmu syariat, tidak azasnya, dasarnya, dimulanya bab kesucian, itu bukan syariat. Itu bukan ilmu syariat. Gugur ilmu syariat yang tidak diawali bab bersih, bab suci. Sesiapa manusia, sesiapa pun mengajarkan bab ilmu tarekat, tidak diawali kajian bab bersih, bab suci, bukanlah ilmu tarekat. Seseorang mengaku mengajarkan bab ilmu hakikat, tidak azas, dasar, pondasi bersih dan suci, bukanlah ilmu hakikat. Begitu pula
ilmu bab ma'rifat, tidak awalnya, tidak dasarnya, azasnya dengan ilmu bab bersih, bab suci, bukanlah ilmu ma'rifat. Itu semua ajaran yang sesat. Itu ajaran setan. Karena tidak dimulai bab bersih, bab suci. Bab syariat tidak diawali dengan bab bersih, bab suci. Itu syariat setan. Gurunya setan. Begitu pula tarekat. Bab ilmu tarekat tidak diawali bab bersih, bab suci. Itu tarekat setan. Karena tidak mau bersih, tidak mau suci. Gurunya setan, yang diguruinya, yang diajarkannya pun setan juga. Ilmunya dari setan juga, Tuhannya pun setan juga. Ilmu makrifat tidak diawali, tidak azas dasarnya bersih dan suci. Itu makrifat setan, gurunya setan, yang belajar pun setan juga. Dari mana ilmunya? Dari setan, Tuhannya pun setan juga. Bab apapun itu yang tidak dimulai azas bersih dan suci, itu ilmu setan. Bab tasawuf tidak dimulai bersih dan suci, itu tasawuf setan. Bab sifat 20 tidak dimulakan azas bersih dan suci, itu sifat setan. Apalah yang tak mau bersih? Guru yang tidak mengajarkan bab bersih, bab suci, itu guru setan. Di mana kau nak duduk lagi? Allah Maha Suci. Kepada siapa dibagi ilmu yang suci? Diri yang sentiasa sudah suci. Rezeki daripada Allah Maha Suci itu kemana perginya? Siapa yang mendapatkan rezeki dari diri Zat Maha Suci itu? Adakah diri yang kotor? Siapa yang mendapat rahmat dan hidayah daripada diri Zat Maha Suci itu? Mana bantahan ke orang lagi? Al-Quran itu kalam diri Zat Maha Suci. Bolehkah kau pegang? Bolehkah kau baca yang kau tidak bersih, tidak suci? Tanah suci itu Makkatul Mukarramah, tanah yang benar-benar suci. Bolehkah kau pergi ke tanah suci itu? Bolehkah kau masuk melangkahkan kakimu itu apabila kau tidak sebenar-benar suci? Siapa yang panggil kau ke tanah suci apabila kau tak suci? Habis kau sudah. Jatuh kau. Ilmu risalah bab kesucian. Ilmu yang sebenar-benarnya ilmu. Setinggi-tingginya risalah rahasia bab kesucian. Tak ada tolak bandingannya. Dan tidak ada yang berani membantahnya. Bahkan risalah bab kesucian ini menggugurkan, menjatuhkan, membatalkan semua jenis bab ilmu apabila tidak dimulai dengan bersih dan suci. Ustaz tak suka dengan bab kesucian, ustaz setan. Siapa saja yang tidak suka dengan yang bersih, yang suci, setan. Nak berdiri di mana? Lawanlah di bab kesucian. Agung tak suka bab suci, agung setan. Raja tak suka dengan risalah bab kesucian, raja setan. Perdana Menteri tak suka dengan bab kesucian, setan lah. Apalah namanya? Manusia yang tidak mau bersih, tidak mau suci, manusia setan. Tak paham kedudukan risalah ni? Habis kau digugurkan. Jadi apa matlamat? Apa tujuan? Kemana destinasi risalah rahasia bab kesucian ini? Mana hasil daripada yang kau orang belajar ini kan? Ini yang ditunggu kan? Baik, tengok kelas 3. Sama kan? Hah? Ini pun gelas juga. Ini pun gelas juga. Ini pun gelas. Yang ini diliputi kaca juga. Yang ini pun diliputi kaca juga. Ini pun diliputi kaca. Sehingga gelas itu tak ada lagi. Yang ada kaca. Yang nyata kaca. Yang wujud kaca. Yang zahir kaca. Yang dirasa kaca.
berbunyi. Tengok. Sudah zahir kaca pada gelas ini. Sudah nyata kaca pada gelas ini. Kaca meliputi gelas. Kaca sentiasa meliputi gelas. Tapi adakah kita panggil ni kaca? Tidak. Tetap panggil Gelas. nyata sifat Muhammad itu pada Nabi Muhammad. Zahir sifat Muhammad itu pada diri Nabi Muhammad. Nyata sifat Muhammad itu pada diri Nabi Muhammad. Kalam Muhammad itu nyata, zahir, wujud pada kalam Nabi Muhammad. Adakah Nabi Muhammad ini lagi? Kaca meliputi gelas. Zahir kaca ini pada gelas. Wujud nyata nih pada gelas. Adakah gelas itu nampak lagi? Tak jawab. Nyata sifat Muhammad itu pada Nabi Muhammad. Wujud sifat Muhammad itu pada diri Nabi Muhammad. Nyata Muhammad itu pada Nabi Muhammad. Adakah Nabi Muhammad itu lagi? Tidak. Bukan keliru, kita nak maksud benda tu sekarang ni ada air. Jadi kalau berfoto dengan Muhammad tadi kita nyata. Hati kita dah Muhammad itu kos. Kos dia. Nanti kau yang tengah bawa kaca gelas. Dia tetap dia punya kaca yang zahir, yang nyata zahir. Tapi gelas. Tetapi apa boleh bertanya balik, mana gelasnya? Nama saja. Nama. Apabila nama tu kita nak fikir bahawa nama tu, boleh satu lagi tanya, ada ke gelas tu? Nama. Tetapi apabila satu lagi nanti bertanya, Gelas ni tak boleh hilang. Mana botol tu kan? Mana botol tu? Ada. Itu Tak nyata. Jadi Botol tu tak, botol itu tak boleh hilang. Tak boleh hilang, tetapi nama tetap ada nama tu, tetapi tidak boleh hilang. Tetapi dia katakan adakah itu botol kalau dia pegang? Adakah itu yang nyata? Plastik. Tak plastik. Tak. Yang itu yang kita katakan apabila Muhammad meliputi Muhammad Nabi, Muhammad adalah, maka di situ nyata Muhammad sudah tidak ada lagi. Jangan nampak lagi Nabi Muhammad itu. Muhammad lah yang berkata-kata, Muhammad lah yang menyampaikan, Muhammad lah yang bersifat dengan Macam mana Muhammad ni boleh zahir di diri Nabi Muhammad? sudah besar Muhammad Rasulullah itu kepada Nabi Muhammad. Macam mana Muhammad ini boleh esa ke diri Nabi Muhammad? suci dan saksi. Ya. Sebab asalnya Muhammad itu sudah diawalkan lagi dia sudah suci dan bersih. Macam mana diri Muhammad itu boleh nyata di sini? Nyata Diri kita suci dan disaksikan. Diri kita tetap diri itu tetap suci, disucikan. Memang awal ni memang Muhammad Nabi itu sudah suci daripada awal lagi. Maka bagaimana kita ni boleh suci daripada awal lagi? kita mesti bersih dan suci. Macam mana boleh dari awal kita ni boleh bersih, boleh suci? Berbalik pada sumber. Dari mana? Itu finalillah. Siapa kita ni? Yang zahir. Asal kejadian kita. Kalau sekarang ni yang kita bersihkan ni, yang baru-baru berapa ni aja lah. Yang dulu punya tu macam mana nak bersihkan? Pergi kepada dua kaedah. Yang pertama sekali belajar bersih dan suci sehingga disaksikan. Sekarang ni macam mana yang kita ni boleh bersih dari awal tadi tu? Sebagaimana Nabi tadi tu. Disaksikan oleh yang menyaksikan ataupun yang mengajar. Guru pertama kita siapa? Guru pertama itulah datangnya kita. Puncanya di situ lah. Bagaimana? Buat pada tabah lagi. Itu tetap memang itu dah tetap. Sebab yang kau orang tunaikan ni, yang murid sekarang tunaikan ni, yang nampak sekarang ni, yang dulu punya
Dengan apa mensucikan itu? Coba balik semula. Tak boleh lari. Itu memang dia tu kita dah Karena pegang masa itu tidak boleh lagi Berbalik. Itulah bersyukurlah adanya surah At-Taubah ayat 100. 3. guru dah jelas. Kalau itu tak ada, macam manalah kita nak bersihkan? Boleh bersih kah? Boleh bersih, boleh suci kah kau ni? Yang kau ni hari-hari dari dulu hingga sekarang ni kau ni berzina terus. Macam mana boleh bersih kah? Buat kotor terus berzina. Kenapa dikatakan berzina? Tidak Dan nikah. Ini macam mana? Hah? Dia suci dan dibersihkan dengan surah Allah. Ya. Lepas tu berzina lagi kan? Nih tengok ya. Aku nak mensucikan dosaku yang lama. Nah, bersihkan. Zina lagi. Bersihkan lagi. Zina lagi. Bersihkan lagi. Zina lagi. Macam mana? Tak pernah bersih. Jadi yang kau ni boleh bersih terus ni macam mana caranya? Okey, kau bayar kan? Zina lagi ni besok. Zina lagi. Macam mana caranya yang kau ni boleh tak berzina lagi? Nikah. Cuba tanya dengan mak ayah. Mak, dulu mak menikah ke tidak? Agak-agak aja lah, agak-agak. Adakah mak kau dulu, ayah kau dulu menikah? Agak-agak aja. Cuba-cuba. Datuk nenek? Lagi. Jadi kau ni anak apa ni? Haram. Nikah. Aduh. Tidak ada guru dari Kairo mengajarkan dia. Sebab dia pun tak menikah juga. Dia hasil anak tak menikah juga. Itu yang dia takut buka. Beranikah dia membuka hal ni? Yang dia sendiri terkena kemuka dia sendiri, berani tak? Tak berani. Berapa banyak tok nikah, penghulu nikah, dah menikahkan orang. Ada tak diajarkan yang macam mana menikah? Ada. Tengok. Lagi teruk bazar betul. Mati. Kita pun kalau boleh apa boleh bercakap dengan dia kalau dia kata contoh kalau dia kata nasi tinggi suara. Kita tinggi terus. Kau pun nak gitu je untuk ya buka dia punya tu buka. Oh kacau. Oh gaduh orang. Gaduh. Garanti gaduh. Bukan gaduh, kita kata kita nak itu nak betul ataupun nak itu yang salah-salah tu sembunyi-sembunyi. Kau menyatakan bahawa sejak jalan ini semua kau kata sejak kau kata menilai. Kau peringkat mana? Contohnya, kau peringkat itu, kau peringkat itu, Jangan main-main kau dengan ini. Putus kau dibuat ni. Ini miyak, bukan kita Orang ahli ayat. dan ni menyatakan. Jangan salah pada diri. Tapi kita nampak tak. Kita dari menyatakan awal begitu, kita masukkan bab kesucian. Mana? Bab kesucian tu dah sebenarnya. Gaduh. Kalau boleh saya kalau saya katakan saya di peringkat yang tinggi, saya nak terapkan dulu itu bab ni dari Jangan. awal untuk dipahami. Jangan. Itu jadi Kecoh. Tapi Gaduh. melainkan satu keadaan Gaduh. kami kita kata dia bernasib baiklah suami isteri. Oh, Yang masuk dalam bab ni, itu dia iya. dia terus dalam Kalau disampaikan ke halayak awam ni, ke halayak ramai ni, gaduh. gaduh. Oh, ya. Cubalah cakap, bab syariat ni setan semua kalau tak suci. Bab tarekat ni setan semua kalau tak suci. Cakap. Berperang mah. Tapi betul ke tidak tu? Betul. Tapi mereka Tak terima. apa yang tak suka dengan suci? Setan. Tapi dia orang tak boleh terima. Sebab setan ni dikatakan bodoh, dia marah. Setan ni dikatakan kotor, marah dia. Setan ini dia suka tu kalau kita cakap apa? Oh, kaulah setan yang suci. Suka dia tu.
Setan ni pandai menipu, suka dia tu. Setan ni lawa, cantik, bersih, oh suka dia tu. Kalau dia makan yang kotor, kita akan cakap, oh ini bagus nih, dia suka tu. Dia tengah makan kotor tu, makan yang berdarah-darah tu, kita cakap, oh ini makanan paling bagus nih, suka dia. Kalau kita cakap ini makanan yang kotor, haram, marah dia tu. Jadi kalau jumpa setan, bagi makan tai dengan dia. Tai kau ambil, kau bagi makan dia, makan dia. Itulah setan. Kalau kita cakap makanan dia tu kotor, marah dia. Jadi kalau jumpa setan, ini bagus nih untuk kesehatan kau, boleh bagus otak kau, makanlah tai ini dengan ini. Risalah bab kesucian ini sampaikanlah kepada yang mau, jangan disampaikan kepada yang tak mau. Sia-sia. Bab risalah kesucian ini bab kajian untuk manusia. Jadi apabila mau menyampaikan risalah ini, pastikan dia ini manusia dulu. Bukan pasti dia manusia dahulu. Bukan kalau binatang mana mau diterima? Tepang dulu, baru dia sama dia atau tidak. Saya tepang dulu. Tapi yang di bawah bayi dia. Kalau dua tu kita kata dia tu ibaratnya. Itulah perlunya cerdik nih, perlu bijaksana nih, perlunya fatona nih di dalam ujian. Dah tahu binatang ni suci, diri yang sedia suci. Mana masuk? Sebab dia ni batu kayu kau cakap diri yang sudah sentiasa suci. Tak tahu dia tu binatang. Dia akan step by step. Jangan. Step by step contoh begini dulu. Contohnya saya sendiri. Saya di keluar. Sebelum saya masuk tanpa ni. Jangan bagi tahu dia kajian ni. Tunjuk aja dia pasal makan. Makan dulu. Kalau makan dia tak lulus. Dalam masa yang sama, dia tengok kita berbuat dari segi makanan. Tunjukkan dengan dia. Dalam masa yang sama juga kita marahkan, kita itu dia punya maklum pada diri sekali. Itu makanya sudah aku sampaikan. Kalau istri, anak tak mau makan bersih, jangan. Setan kau gila, kau hantu bangkit kau binatang. Aduh, itu guru yang boleh begitu. Kau jangan, gaduh lah jadinya. Kita maklumkan bahawa saya ini berubah kepada daripada hitam kepada putih. Tak boleh. Makanan saya lebih baik. Kamu nampak, saya laksanakan. Jadi kalau boleh, saya marahkan kamu mengikuti jalanan ini. Sebab adalah lebih dulu keburukan, sekarang kebaikan. Jangan. Makanan dia tu menghasilkan dia tak suci. Mula-mula sekali kalau kau ni nak bertazkirah, mau membuat syarahan, mau membuka kajian, mula-mula sekali ingat yang ku sampaikan. Pastikan dulu dia ni manusia. Nanti kau penat aja, sia-sia kerja kau. Bukan dapat paham, bukan kau dapat pahala, bukan kau dapat kebaikan, malah dapat keburukan. Sebab tidak ikut caranya, tidak ikut kaidah yang kusampaikan. Ini dah kusampaikan ni ya. Esok apabila kau nak menyampaikan risalah bab kesucian, jangan kau bagi dengan batu, jangan bagi dengan setan, jangan bagi dengan haiwan. Itu kau yang salah. Dah aku bagi tahu kan. Esok kalau nak kau baguskan lagi, nak kau sampaikan risalah rahasia bab kesucian, pastikan dia ianya manusia. Ini bukan untuk setan, bukan untuk binatang kajian ini. Kau tak faham yang dia ni setan. Kau bagi bab kesucian, mana mau dia? Nah, macam mana cara menentukan dia itu manusia ke bukan? Lihat apa yang dia makan. Jadi kalau kau nak juga mengajarkan, ajarkanlah dulu makan, cara pola makan. Dia belum pandai makan. Kenapa aku cakap dia belum pandai makan? Semua dimakannya. Nasib kau tak dimakannya. Kalau merangkak, ini kambing nih kata dia. Itulah aku sampaikan tadi. Bila esok kau nak menyampaikan risalah, pastikan dulu yang nak kau sampaikan nih, yang menerima nih manusia. Jangan terus derek mati. Gaduh jadinya. Kita balik sebelum macam contoh saya. Apalagi yang dia dulu bersama-sama kau, semasa kau pun setan juga. Apa kata dia? Kau dulu kan kau makan nih gitu deh. Ngapa pula last time nih kau pula ngajarkan aku nih jangan makan nih. Kita kan dulu sama-sama makan. Bermakna kita dulu sama-sama setan. Kalau kita kata dia setan,
Dulu hang setan juga. Nah, ingat ini ya, apabila kau sudah dapatkan ini, mau kusampaikan ini, kutanamkan di dadamu. Ingatlah pesan. Jangan kau sampaikan dengan batu, kayu kah. Terlebih-lebih dengan Hewan. tak boleh. Ini kaedahnya. Jangan semua masuk kau ke masjid. Diri zat yang sudah sendiasa sudah suci. Lagi sudah disaksikan. Mana paham dia. Penat beliau-liu lah. Berbuih mulut. Esok pun macam tu juga. Diri yang sentiasa sudah suci. Takkan dapat tu. Apa yang mula-mula sekali. Perhatikanlah. Ajarkanlah ia. Bagaimana makan yang bersih. Begitulah kepada anak istri kita. Jangan kesana kemari dulu. Belum jadi orang lagi dah kau bab kesucian. Ingat itu ya? Ingat. Aku kata ajar tadi seronok dulu. Ajar dengan perhati tak sama. Kalau kita kata ni dalam Quran saya. Mana? Kalau kita perhati, dia tak akan berubah. Jadi kita ajar dengan dibawa supaya. Kita tunjukkan. Makanan. Ini kepada makanan. Tunjukkan dengan dia kita ni makan yang macam ini. Itu ajar juga tu. Itu dakwah. Tanpa berbunyi. Daripada perbuatan. Kepimpinan melalui. Tapi jangan salah pula. Wah ini dah lain ni agama lain ni kata dia. Lain makannya ni. Ini tak ada dalam Islam macam ni kata dia. Yang dia tahu kan Islam tu makan semuanya. Ya. Dia kata menolak. Yang di laut tu semua halal. Kecuali kapal selam aja. Itu pun keras. Kalau lembek pun Makan juga. balon dia orang juga. Semua yang terbang boleh Makan. kecuali kapal terbang. itu pun keras. Kalau lembek pun Dimakan. habis juga nak makan. Makan. Semua yang Kopi teh. Tapi tak adalah bunyi taiknya, tak adalah kopi musang. Durian. kopi tahi musang. Iya, tapi taiknya dia tak sebutlah. Kopi musang. Macam taik tu dikata dia baja. Tapi dia menyokong masing-masing dia punya kopi tahi musang tu famous dulu. Ada menyokong. Hati-hati. Kalau bercakap dengan aku ni boleh. Jangan dekat luar kau cakap macam itu. Dia dah itu Nanti kopi taik musang dah kan dua orang. Kita apa? Kita masih itu. Sesama jemaah boleh ya, jangan keluar bahasa. Bagaimana yang kita ni tidak lagi membersihkan, tapi kita ni tidak lagi berzina. Jawabannya apa tadi? Mesti Menikah. Iya, itu obatnya. Karena tak menikah lah itu. Yang kaedah apa kita bagi selawat yang ibu ajar. Kita bagi selawat. Iya. Itu satu cara untuk Lelaki sebut, ucapkan lafaz asyhadu alla ilaha illallah. Perempuan, isteri jawab, ambil, terima, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lelaki, suami hantarkan, bagi dia, sampaikan kepadanya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Isteri pula ambil, jawab, menerima, wa ala alihi Sayyidina. Tapi mau sama-sama bersih ya. Mana boleh menikah yang satu bersih, yang satu kotor. Langgar lagi. Macam mana menikah yang satu Islam, yang satu kafir, yang satu manusia, yang satu setan? Boleh terjadi pernikahan kah? Aduh, menikah ni sama-sama manusia lah. Manusia ni kalau kotor manusia kah tu? Apa lagi? Setan. Itu yang kita bagi tempoh supaya Tengok ya, ni aku bagi tahu lagi ni. Engkau ni bersih, suci. Air keluar daripada kau tu bersih, Suci. Kemana kau masukkan? Tabung yang kotor. Ni air bersih kan? Ya. Kalau dimasukkan air kotor,
Tercemar lagi. Air ni bersih, masuk di tempat yang kotor. Tercemar dia. Boleh bersihkah itu? Bekasnya nih, tempatnya nih kotor. Kau masukkan air suci pun apa jadinya? Itu yang saya tidak balik sikit. Dia lakukan. Itu yang yang lain sensitif. Jadi ibarat kata kalau dia kata tu, dia back to the square one. Ya. Ni hari tadi yang dia tunjuk tu. Katalah hari ni berzina. Malam kan bayar. Petang kita bayar. Atau melaksanakan. Esok zina lagi. Tak sampai besok, malam ni taji lagi. Taji lagi. Balik semula dalam macam siang tadi. Besok pagi apa jadinya tu? Tak ada sudah. Ya. Siang malam dia Ada hujung. Besok malam. No ending. Lama-lama mati pun dalam keadaan betul binasa kita. ini macam mana ni? Jadi yang tak mau menamatkan kau ni siapa? Aku kah? Boleh. Tapi aku bagi tahu lah dulu kan. Tapi kalau kau nak juga, aku ni dengan keadaan terpaksa memberikannya. Jadi macam mana tak dibagi? Kotor-kotor lantak juga lah. Nanti dikata aku ni pula. Tapi aku bagi tahu dulu. Tengok ni. Oh, kan? 3. Ibaratkan kau ni, sekarang ni kau macam inilah. Yang mana diri kau ni yang kau harus datang kepada aku, dalam keadaan yang mana yang kau boleh berjumpa dengan aku? Rasakanlah sendiri dah kosong ke belum? Kalau ini tak payah kau jumpa aku ni. Cuba rasakan. Cuba tanya diri. Dah macam ini kah? Adam, aku di dalam aku di Muhammad. Aku Muhammad. Tapi adakah yang dikatakan apabila kita buat pengakuan tu dia akan terbatal? Mana boleh buat pengakuan lagi? Itu belum Esa. Jadi batal lah. Sekata jangan mengaku sama sekali. Tak jadilah dia jadinya. Diperkatakan itu sebab belum jadi kan. Aku nak kenyang. Belum makan itu. Aku ni suci, belum suci itu. Kalau dah suci mana pula cakap suci lah. Apalagi yang bertanya, aku ni dah suci ke belum? Aduh. Kalau kau dah suci, adakah kau tanya lagi aku ni dah suci ke belum? Orang yang dah makan, berbunyi tak lagi? Aku ni dah makan ke belum? Itu orang belum makan. Adakah orang dah solat tu kata dia ni, aku ni nak solat lagi? Itu orang belum solat. Zahir diri rahsia ataupun sifat-sifat Muhammad pada kita itu mesti saksi dia mengatakan. Dah Muhammad apa kata Muhammad lagi saya? Saksi. Perlulah. Kau ni belajar bab kesucian ni kan aku ngajar kau ni. Mana boleh kau kata kau suci? Akulah kata kau suci. Yang kata kau tamat ni kau seorang. Kau ambillah sekali sijil kau sendiri. Yang kata kau ni suci itu aku mengajar kau ni kan. Jangan sekali-sekali kau kata kau suci. Lebam mata kau nanti. Itu awal tadi. Saya faham. Tapi coba. kita katakan dalam satu keadaan sekali kita dialog sama-sama kita untuk menjelaskan. Jangan kau mengaku. Dengar sini boleh kau faham ni. La ilaha illallah kata dia. Yang satu jawab ana Muhammad. Kau ni kusucikan? Iya, aku ni disucikan. Kan cantik? Cantik begitu. Belah begitu. Alah kau ni lambatlah kamu. Yang selalunya ni yang aku tak suka ni, aku ni dah suci. Aku tak sukalah macam tu. Itulah yang dipanggil jawabul jawab. Ini yang dipanggil sudah pun sudah pun disucikan dan sentiasa sudah disaksikan. Tak nyaman mengaji macam ini. Ini kan yang kau nak ni kan? Sudah pun kau tunaikan. Jangan sekali-sekali kau kata kau ni manusia. Batal. Jadi setan lah kau.
Setan tuh yang selalu mengajarkan, kau ini manusia, kau ini manusia. Itu belum manusia kau tuh. Kau sebut lagi kau suci. Jangan ya. Tahu diri zat maha suci, mengetahui yang kau zahirkan dan yang kau sembunyikan. Bermaksud aku diri yang sentiasa sudah suci, mengetahui, maha mengetahui yang kau zahirkan, yang kau sembunyikan dan yang kau rahasiakan. Perlukah lagi pernyataan kau tuh? Tuh, begitu juga syahadat kau itu. Jadi syahadat itu bukan bunyi-bunyi. Solat itu bukan begini, ini ketuk ketampi, bukan itu solat. Tak macam itu pun kau aku Tuhan juga. Rupanya macam itu kau buat baru Tuhan aku nih. Kata siapa nih? Nanti kan ada lain nggak tengok aku nih ya? Kata dia. Tak, bukan Tuhan aku nih. Mana pula Tuhan bersuara macam ini? Kan dah aku sampaikan laisa kamitslihi. Mengapa pikiran kau tuh menuju ke sana lagi? Itu setan tuh selalu dekat dengan kau. Itu Tuhan tuh. Itu Tuhan tuh kata dia. Buang tuh jauh-jauh ya. Mana pula Tuhan pakai songkok? Pegang rokok lagi. Pegang rokok lagi. Mana lagi yang belum jelas lagi? Aku jelaskan semuanya. Aku tak takut lagi membukanya dengan kau. Adam ini tak pernah suci kalau tak disucikan. Dari awal Adam ini tak pernah suci. Boleh dikatakan Adam ini sehingga dia dah suci. Adanya alastu birabbikum itu, ya, berbunyinya alastu birabbikum itu daripada diri rahasia kamu itu. Kalau diri zahir kau ini yang dipanggil Adam ini dah suci, baru ada alastu birabbikum. Jadi kalau kau tak suci ini, yang panggil alastu birabbikum itu siapa? Mana ada bunyi alastu birabbikum kalau kau tak bersih? Yang suka dengan yang kotor itu siapa? Itulah yang kata alastu birabbikum. Boleh suci kah kau ni tak menikah? Tengoklah. Jadi salahkah aku ni kalau tak mau bersaksi atas diri kau yang tak pernah? Macam mana ni? Sampai jatuh langit itu pun tak suci juga kau. Ku cakap kau dah suci, dah suci. Hari-hari kau kotorkan juga. Zina juga kerja kau. Jadi yang ada ni harus menikah. Mahal sangat menikah tu ya. Boleh mati menikah tu ya. Itu yang kau takut menikah tu kan? Coba pikir elok-elok. Baik ke buruk kau suruh kau menikah? Belum ada alastu birabbikum tu lagi. Sampai mati tidak akan pernah alastu birabbikum ini. Kalau kau tidak kan pernah. Itu kan kalam tuh kan. Kalam siapa? Yang suci kan? Pernah jatuh kalam yang suci sama kau kalau kau kotor? Itu makanya mesti kusaksikan kau itu suci kan. Kalau nak suci? Kalau nak suci macam mana? Secantik-cantiknya jasad kau itu, sebagus-bagusnya, segagah-gagahnya jasad kau itu, kalau pakaian kau tu buruk, kotor, apalah jadinya jasad kau itu? Boleh bersih jasad kau itu, boleh cantik jasad kau itu kalau pakaian kau tu, baju kau tu kotor. Isteri kau tu baju kau tu lah. Kalau setan isteri kau itu, boleh cantik tak muka kau tu? Pakaian kau tu kotor, setan binatang pakaian kau tu. Itu juga lagi kau pakai, ya Allah ya Rabbi. Mana pernah ada terjadi menikah? Menikah ni kedua-duanya manusia lah. Kalau yang satu setan boleh menikah. Kalau yang satu binatang boleh menikah tak? Yang satu suci, yang satu kotor. Itu.
Dan perlukah kita bersaksi dinikahkan begitu? Boleh juga, boleh juga tidak. Berpulanglah. Ada yang kata aku ni nak berkahwin tak payah saksi-saksi dah. Boleh. Itu yang boleh. Kalau ada siapa yang tak disaksikan tu berarti setan lah yang menyaksikan dia. Mana lagi bagus disaksikan guru, apakah disaksikan setan? Itu. Berpulang paham masing-masing lah. Kerja nikah ni kerja baik ke kerja buruk? Kerja bersih ke atau kerja kotor? Jadi yang menyaksikan kerja yang bersih ni mesti yang bersih. Setan tu yang menyaksikan setan juga lah. Jadi kalau kau setan, mesti setan juga yang saksikan kau. Oh, tak boleh macam itu. Menikah dengan isteri sendiri lah, jangan isteri orang. Maksud saya itu tapi dalam tadi katanya semua-semua ni boleh. Tak boleh. Menikah dengan isteri kita sendiri lah, jangan dengan isteri orang. Kecuali dapat yang kau ni takut bini sebenarnya. Itulah kesirikan kau. Lebih takut kau dengan bini kau daripada hukum lagi. Kan bodoh kau tu apabila kau lebih takut dengan bini kau. Kau kan takut susah. Apa yang diri Zat Maha Suci tak bagi dengan kau apabila kau sebenar-benar suci? Separuh bahkan isi dunia ni aku bagi kepada kau. Ini yang dikatakan dunia ni sujud kepada kau. Maksud separuh tu yang elok-elok lah. Yang separuh lagi tu tak elok. Itulah dia sujud kepada Adam. Adam sufi lah, bukan Adam setan. Mana pula alam ni tunduk kepada Adam setan? Adam sufi lah. Aku heran aku. Dari dulu sampai sekarang ni murid tak mau menikah, guru aja menikah terus. Itulah berkah bab kesucian tu. Murid tak berani menikah, asyik guru aja kawin. Dari dulu hingga sekarang murid aja yang mati, guru tak mati-mati. Nyata kan? Ramai sudah yang mati murid. Guru sampai sekarang masih ada lagi. Dari dulu sampai sekarang murid tak ada yang nak menikah lagi. Bila lah kau orang ni terbuka hati? Bila lah kau orang ni nak berjodoh dengan sesama bab kesucian? Nak dapatkan anak yang bersih, dapatkanlah bini yang bersih. Nak dapatkan anak yang suci, dapatkan bini yang suci. Mana boleh kau dapat anak suci bini kau kotor? Itu tak logik bro. Inna Allah